Dr. Said ni ada pengalaman, sudah pun juga lama dalam penjara ya. Dan pada tahun 70-an tu alamat tetap dia adalah penjara Kemunting. Kalau isi borang tu alamat surat menyurat adalah Kemunting, alamat tetap pun Kemunting. Jadi sudah lama beliau di Kemunting, dan juga beliau sempat juga bersama Datuk Seri Anwar pada satu ketika bersama dalam satu sel. Jadi saya mungkin ini boleh kongsi sikit pengalaman dan pengalaman dahulu ya, pengalaman dahulu dalam penjara, dan boleh dikaitkan dengan sekarang juga lah ya, dari sudut macam mana orang dalam penjara tu hidupnya macam mana. Berapa orang pernah masuk penjara sekarang? Tentu tak ramai ya. Tak ramai. Ya, lokap tu bukan penjara, lokap. Orang penjara ni adakah dia yang semangatnya ataupun apalah ya yang kita boleh kongsikan malam ini. Ditangkap dulu masa ISA, dia pengalaman ni ada dua, dan dua-dua saya ada pengalaman lah. Satu dia tahanan luar ISA, satu tahanan bukan luar ISA tapi inayah dan sebagainya, dan masuk lokap. Keadaan di ISA dan lokap berlainan. Anwar ditahan masa ISA kerana dia di station, dia nak cuba runding bebaskan tak kurang daripada 1,000 lebih mahasiswa yang telah ditahan. Dia datang dengan Gopinath Singh, lawyer dan pensyarah waktu itu. Dua-dua datang, konon nak dirunding, dua-dua ditangkap. Dua-dua ditangkap di bawah ISA. Anwar ditangkap di bawah ISA, tapi diletak di lokap ni, di lokap Jalan Stadium. Dan di situlah, dan saya sebut dalam buku saya kan, dia kata dalam lokap tu begitu banyak dinding, kadang-kadang dia jatuh, dia terjun atas badan kita dari siling. Keadaan yang begitu teruk sekali kan. Kemudian dia datang ke Jalan Bandar bersama-sama saya dalam lokap. Apa yang berlaku dalam lokap tu? Dia satu sel, saya satu sel, Teguh Syamsul satu sel, dan dia asing satu sel. Satu bilik air. Bilik air itu bau dia, Masya Allah. Lantainya licin, pasal berlumut, dan sentiasa bersumbat dengan najis. Itulah kita pas pergi, kadang-kadang nak sembahyang ambil untuk di situlah. Kita minta untuk kita sendiri bersihkan, dia tak benarkan. Itu keadaan misalnya dia berdiri di lokap, dan makanan itu teruk lah. Dan selama saya di lokap misalnya kan, macam-macam perkara telah berlaku yang tak payah dicerita pasal sini, pasal panjang nanti ya. Cuma yang saya nak sebutkan bahawa kalau tidak ada reformasi penjara, maka keadaan kebersihan dalam penjara itu mesti dijaga, dan keadaan dalam lokap sendiri mesti dijaga. Ada keadaannya misalnya tak boleh orang ditahan kencing di luar di bilik air, dia ada tong dan sebagainya dalam sel dia. Dan Dr. Muhammad misalnya, waktu dia ada penyakit sedikit kan, berbuah pinggang dan sebagainya, dan dia perlu kencing selalu, tapi dia tidak pernah keluar. Biasanya dia gunakan keluar 5 minit dia untuk mandi, 5 minit kan? Dan dia tak boleh, dan dia tak mau buang kecil dalam bilik itu, dalam sel itu, karena ada kalanya tong yang dibagi itu tak ada. Dia tak nak kencing di situ pasal dia nak sembahyang, sebab dia tak mau tempat najis. Jadi dia tahan kencing sehingga dapat 5 minit nanti, dan tambah buruk keadaan penyakit. Jadi ini soal keadaan dalam penjara yang sangat teruk, yang saya percaya terus berlaku macam itu. Saya pernah berbual dengan seorang pegawai di Sungai Buloh tentang keadaan itu Sungai Buloh. Dia kata Sungai Buloh ni dia kata bukan macam jail police station. Dia agak terbuka sikit, jadi orang nampak masing-masing kan. Dan apa yang mengasingkan mereka ialah grill besi kan, grill besi dan terbuka lah.
Itu maksudnya kalau nyamuk datang, banyaklah nyamuknya, kan? Dan Anwar pada waktu itu bukan saja tilamnya nipis, karena tak ada meja, tak ada kursi. Kalau waktu itu dia ada orang baca sedikit, dan kalau baca dia mesti bersandar, duduk di atas tilam tu, bersandar. Dan bila bersandar tu dia sakit pinggang, akan lebih teruk sakit pinggang dia. Dan itu sebab keadaan dia. Jadi dalam tahanan bukan dia saja, ini yang baru, misalkan yang baru ni. Jadi yang baru ni dan dulu juga misalnya keadaan penjaga macam itu nanti ni lah. Jadi kezaliman dulu dan sekarang masih berterusan. Dan dalam keadaan kezaliman itulah kita dapati bahawa reformasi perlu ada dalam penjara itu supaya tidak berlaku kezaliman ini. Dan ada kalanya saya lihat seolah-olah kezaliman ini sengaja dilakukan nak mematahkan semangat orang yang tahan itu, nak mematahkan semangat Anwar, nak mematahkan semangat itu, semangat Dr. Burhanuddin. Dan ini adalah rancangan politik. Balik bersoal campur tangan politik yang paling besar. Dan orang tahanan politik ni ada tiga jenis peringkat tempat tahanan ni. Satu tempat yang agak bebas dan gengan sikit, iaitu ramai 13-14 orang duduk dalam satu dormitory. Jadi mula-mula saya dengan Anwar dengan beberapa orang belajar Cina dan belajar Melayu yang bertahan waktu selepas banding, kira 10-12 orang kan, kita bersama. Tapi kita berbincang. Kadang-kadang malam duduk sama-sama sambil bergurau, berbincang. Selain berbincang, siang kita cocok tanam. Kita tanam dari pokok betik lah, dan jagung dan sebagainya. Dia tak suka tengok kita berbincang. Dia tak suka kita cocok tanam. Jadi dia akan musnahkan cocok tanam tu. Dan untuk menyekat perbincangan itu, diasingkan tahu yang Cina tempat lain, tinggal yang Melayu dia. Bila Melayu pula, saya dengan Anwar dengan kawan zaman dan lain-lain sama-sama berbincang dan itu mempelajari daripada Quran saya. Dia tak mahu kita berbincang, dia diasingkan pula yang Melayu tadi. Tak mahu apa berbincang walaupun dalam soal agama. Jadi ini kezaliman dia pula yang berlaku walaupun dalam keadaan yang boleh dikatakan mudah, kan? Ingat. Satu lagi ialah di mana dia ambil diletakkan orang misalnya dia di Batu Gajah. Batu Gajah itu teruk sikit. Batu Gajah dalam sel. 2 orang dalam sel, keluar 5 minit saja. Kalau kencing, kena mandi dan sebagainya. Mandi 2 minit, tak ada ni, tak ada tuala. Artinya goyang-goyangkan badan. Untuk meninggikan badan, kan? Pakai baju yang busuk, bau-bau dia, dalam keadaan basah itu, kan? Masuk balik ke dalam lokal. Dan cara ini pun bila sampai waktu misalnya zaman itu Mak Sabu dan Syabuddin, dikenakan juga mereka duduk dalam sel. Tidak bisa, dormitory dah tak ada lah dalam sel. Itu satu jenis kedua. Jenis ketiga ialah apabila diletakkan pada kawasan-kawasan tempat ataupun sel-sel yang paling teruk, di mana dia nak asingkan kita daripada yang lain dalam tempoh yang lama. Misalnya saya lepas 2 tahun ditahan, dia nak buat kepastian sama dia nak bebas atau tidak. Jadi dia bawa ke tempat yang saya tak tahu di mana. Di situ 6 bulan. 6 bulan, mula-mula tu soalan. 2-3 hari tak tidur. Soalannya. Dan akhirnya kita nafikan apa dia soalkan tu. Dia kata, oh kita tahu awak ni perantara antara komunis dengan Dr. Mahathir. Awak mesti mengaku. Kalau mengaku, bebas.
Jadi ini lesson psikologi kan. Jadi saya tidak berlaku. Dalam buku saya sebut kan, kalau saya mengaku, Mahathir tertangkap. Kan? Mahathir tertangkap, saya mengaku. Kalau saya tak mengaku, saya tak lepas. Saya pilih untuk tak lepas. Pasal apa? Kalau saya mengaku, macam mana saya nak tengok muka saya dalam cermin? Saya tahu Mahathir bukan komunis. Saya tahu saya bukan antara dengan komunis yang dia. Ini buat saya mengaku. Bila pun ditampaklah, diludahlah. Kita, awak tahu tak? Kita boleh bunuh awak di sini. Kita tahu sini di sini. Jadi keadaan itu. Jadi ini keadaan apa itu? Ini tahanan politik lah. Tahanan politik ya. Di penjara pula kan, yang saya katakan saja. Kan banyak keadaan-keadaan itu. Jadi kalau nak reformasi betul-betul, kan, hak asasi manusia yang patut dihormati bagi walaupun tiap-tiap orang politik dan jenayah mestilah betul-betul diakui dari segi undang-undang dan dari segi pelaksanaan undang-undang. Dan sekiranya tak ada dalam undang-undang tapi pelaksanaan undang-undang begitu rupa sehingga mereka boleh buat apa mereka suka, maka tindakan yang keras harus diambil. Jadi kami dalam soal Anwar kan, kita lihat itulah. Mereka kalau boleh, satu, nak hilangkan nama Anwar dari ingatan orang dulu. Itu tujuannya. Masukkan di situ, jauh lupa. Jadi tugas kita pastikan dia tidak dilupakan. Yang kedua, kalau misalnya itu berlaku keadaan yang tidak adil, seperti disebutkan tadi, iaitu dia tak dibawa ke mahkamah kerana ubah ini dan tak dibawa ke parlimen dan sebagainya, ataupun yang pertama tadi iaitu dia saya sebut ketiga tadi kan. Kalau berlaku semua, kita harus sentiasa bersuara, menerangkan, menimbulkan kemarahan untuk tunjukkan bahawa keadilan seperti ini adalah kezaliman yang harus ditentang habis-habisan dengan suara yang kuat, dan himpunan yang besar, dan tindakan yang keras. Itu yang harus berlaku. Jadi reformasi berarti mengurangkan kuasa politik ke atas institusi seperti pertahanan ini. Kedua, memastikan keadaan yang lebih bersifat kemanusiaan dalam cara hidup mereka. Dan ketiga, memberikan kemudahan-kemudahan. Umpamanya bila saya dalam tahanan politik memula 2 bulan yang memula itu kan, ataupun dia di lokal sekejap di lokal, kita tak dibenarkan tak ada katil lah, tak ada tak ada tidur atas simen. Ada satu kebal saja. Kebal itu tak boleh digunakan. Makanya dari mula kebal itu dibeli sampai digunakan orang, tak pernah dibasuh. Bau ni pun teruk bukan main ni. Dan nyamuk selimut lah. Kalau orang buat lah. Selimut, kena selimut buat. Jadi dan makanan teruk dan sebagainya kan. Jadi kalau seperti ini kan, seperti ini mesti dia pun dibaiki. Baju misalnya, dia dari jenis baju. Satu jenis baju ialah biru macam ni, baju Vietnam kan. Dia punya seluar longgar. Kalau bila air kita kena pegang gitu, dia kan awak takut landing kan, orang tak ada orang tengok kan. Tapi takut lentur ya. Baju dia loose. Begitu juga bau orang teruk pasal nak basuh. Nak basuh. Siapa pakai itulah dia yang sama digunakan. Kan? Dan seperti yang saya katakan tadi, bila mandi tak ada tuara. Dan satu warna baju bukan biru, tapi warna orange. Warna orange ni yang macam kita tengok pada itu pada Rafizi pakai itu kan, ada baju ada seluar kan.
Tapi ada jenis satu jenis pula dia macam baju gaun. Itu lelaki pakai, ya kan? Lelaki pakai. Ini kadang-kadang boleh orang tak siuman. Ada seorang kawan saya kan, dia depressed dengan keadaan ini, sehingga dia apa ni, dia ada depression lah. Bila dia keluar, dia terus ngeri. Jadi apa ni, jadi keadaan penekanan itu untuk kuasa kan. Itu sebabnya kan, kajian, perubahan, reformasi, penjara ini sangat-sangat perlu dilakukan. Dan kalau tidak, zaliman akan berlaku. Sekian terima kasih.